الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أستغفر الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Buruj. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 22 ayat. Dinamakan surah Al-Buruj, tempat-tempat peredaran bintang. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan bintang-bintangnya serta hari pembalasan yang dijanjikan, bahawa kaum kafir yang bertindak ganas menggali parit dan membakar orang-orang yang beriman di dalamnya akan menerima akibat yang seburuk-buruknya. Intisari kandungannya membentangkan kisah kekejaman kaum kafir terhadap orang-orang yang beriman yang terjadi dalam zaman Nabi-Nabi yang telah lalu. Setelah itu ditegaskan bahawa orang-orang kafir yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab api yang membakar. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan dalam syurga yang melimpah-limpah nikmatnya. Kemudian ditegaskan bahawa azab Tuhan terhadap orang-orang yang kufur ingkar amatlah berat. Kenangkan sahaja apa yang telah menimpa kaum-kaum yang telah menentang Rasul-Rasulnya pada zaman yang silam. Demikian juga yang akan menimpa orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini diakhiri dengan menegaskan tentang kebenaran Al-Quran. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan wahai Muhammad kepada mereka bukanlah syair atau sihir, sebagaimana yang mereka tuduh dengan tidak berasas. Bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala yang disaksikan. Celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji, Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan ingatlah Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Buruj, surah yang ke-85 daripada susunan surah-surah Al-Quran. Surah Al-Buruj merupakan surah Makkiyah
yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah Nabi SAW. Mengandungi 22 ayat. Dinamakan dengan nama surah Al-Buruj kerana ia dimulakan dengan sumpah Allah Ta'ala dengan menyebut tentang langit dan segala peredaran planet-planet dan bintang-bintangnya yang bersifat zahir dan bersifat tenggelam. Hubung kait surah ini, yakni surah Al-Buruj dengan surah Al-Insyiqaq. Kedua-dua surah ini memulakannya dengan menyebut tentang kejadian langit. Yang dimaksudkan dengan langit di sini ialah langit yang 7. Dan keempat surah yang sebelum ini, daripada surah Al-Insyiqaq, bahkan sebelum surah Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, At-Takwir, kesemuanya menceritakan tentang kejadian langit. Dan surah yang kita bacakan ini, itu Al-Buruj, yang nanti akan diikuti dengan surah At-Tariq, juga menceritakan tentang kebinasaan langit dan kehancuran dunia. Dan kedua-dua surah ini, iaitu gabungan ataupun surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Buruj, kedua-duanya ini mengandungi janji kemuliaan kepada orang beriman dan amaran yang keras kepada orang kafir, dan menyebut tentang keagungan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, surah ini mengandungi memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang dirancangkan, apa yang menjadi tipu daya di dalam hati-hati orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman dengan pelbagai jenis penganiayaan dan kezaliman seperti memukulnya, membunuhnya, mengazabkannya di tengah matahari terik dan menganiaya mereka dengan cara hasad, dengan permusuhan, dengan tipu daya dan pelbagai lagi kejahatan orang kafir. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir kepada orang beriman sampai tahap yang tertinggi mereka membunuh orang beriman tanpa sebab. Sebagaimana Allah cerita dalam surah Al-Buruj. Dan supaya orang beriman mengetahui itulah dia sunnatullah kepada golongan yang berpegang pada kebenaran. Mereka akan menjadi mangsa dan subjek penganiayaan sepanjang zaman. Allahumma illa melainkan bila mereka mula berkuasa. Mereka akan menyebarkan keadilan dan kemuliaan. Tetapi bila hilang kuasa di tangan umat Islam, mereka akan menjadi subjek kepada kezaliman berbagai bentuk. Dan Allah menceritakan tentang kezaliman sepanjang zaman yang bukan sekadar yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan penderaan, dengan memukul, dengan membunuh. Dan kadang mereka bergelak ketawa melihat penyiksaan dan juga kejahatan tersebut. Bahkan pada zaman dahulu, Allah bawa kisah Ashabul Ukhdud, iaitu golongan orang beriman yang dibakar dalam parit berapi, yang disaksikan tanpa ada simpati dan kasih belas. Bukan diperlakukan dengan kejam dan zalim tanpa sebab dan tanpa asas, melainkan kerana mereka beriman kepada Allah. Dan apa yang berlaku itu akan terus menjadi keadaan umat Islam sepanjang zaman sehinggalah mereka memperoleh kemenangan. Sebagaimana kita lihat dalam apa yang berlaku di Palestin. So dunia hanya melihatnya, tidak melakukan apa-apa yang perlu. So dunia cuma menyebut tentang agenda-agenda palsu tanpa menyelesaikan. Walau kalau mereka nak selesaikan, mereka boleh selesaikan. Tapi kerana ia melibatkan umat Islam, mereka lebih suka memerhatikannya dan sebahagian mentertawakannya dan sebahagian membiarkannya. Maka ini sunnatullah kepada orang beriman. Sebagaimana kita akan ceritakan kisah Ashabul Ukhdud. Kandungan surah ini, oleh kerana surah ini ialah surah Makkiyah, maka penekanannya pada hal-hal akidah. Hal akidah di sini itu merujuk kepada kepentingan pengorbanan dalam mempertahankan iman dan i'tiqad. Kalau sebelum ini penekanan tentang akidah itu secara dalil-dalil, keesaan, kekuasaan Allah Ta'ala, kebangkitan. Tetapi dalam surah ini memberi satu penekanan perlunya pengorbanan dalam mempertahankan keimanan. Perlunya pengorbanan dalam mempertahankan i'tiqad yang benar ini walau sampai mati. Maka ini kandungan surah ini. Dan surah ini dimulakan dengan sumpah Allah Ta'ala dengan langit. Yang merupakan, yang mempunyai
bintang-bintang yang bergerak padanya, yang timbul dan tenggelam. Dan surah ini juga Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat yang akan berlaku. Dan tentang para Nabi alaihimussalatu wassalam yang menjadi saksi ke atas umat mereka. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam surah ini akan kebinasaan dan kehancuran orang-orang kafir yang telah melakukan kezaliman kepada orang beriman dengan membakar orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, dalam api yang mereka hidupkan di dalam parit yang disebut sebagai ukhdud. Dan surah ini memberi amaran yang keras kepada golongan yang melampau dan memberi peringatan dengan azab neraka jahanam dan memberi khabar gembira kepada orang beriman dengan syurga dan dengan segala pelbagai nikmatnya. Dan surah ini diakhiri dengan menyebut dan menzahirkan kebesaran Allah Ta'ala, kekuasaannya, sifatnya, kudratnya untuk membalas kejahatan pada musuhnya. Supaya ia menjadi pengajaran yang berterusan kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya pembalasan Allah kepada kaum yang zalim itu begitu dahsyat. Kelebihan surah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah. Nabi SAW membaca surah ini pada solat isyak-nya, iaitu idzatil was-sama'i zatil buruj dan was-sama'i wat-tariq. Artinya bila Rasulullah SAW baca surah ini, dia ada kelebihan dia. Nabi akan baca surah ini pada solat isyak. Pada rakaat pertama Nabi akan baca was-sama'i zatil buruj, was-sama'i zatil buruj. Pada rakaat kedua Nabi akan baca was-sama'i wat-tariq. Ini surah selepas ini. Dan diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abu Hurairah, katanya Nabi SAW amara an yaqra bis samawati fil isya. Rasulullah menyuruh membaca surah-surah yang mengandungi sebutan langit di dalam waktu isyak, seperti was-sama'i wat-tariq, izas sama'un syaqqat, dan seperti was-sama'i zatil buruj. Ini panggil surah samawat, surah yang disebut langit-langit. Rasulullah menyuruh baca surah ini di dalam solat isyak sebagai satu peringatan kepada kedahsyatan hari kiamat sebelum manusia tidur. Kerana tidur ni ada kaitan dengan kematian dan ada kaitan dengan kiamat. Jadi bila kita tidur, kita melalui proses kematian kita sementara sebelum kita bangkit kembali daripada tidur kita. Surah ini terus menjadi muhasabah sebelum tidur. Betapa masa ini akan berubah dengan cepat daripada masa dunia kepada masa akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh manusia melihat langit yang mempunyai jalan-jalan bintang-bintang yang pelbagai. Kejap ada, kejap tak ada. Ada bintang yang timbul seketika, kemudian tenggelam. Demikian peredaran kehidupan manusia. Hari ini kita berada di dunia. Kelak dunia ini dah tak ada. Hancur. Sebagaimana pantasnya bintang-bintang itu muncul dan tenggelam. Sebagaimana pantasnya matahari itu terbit dan terbenam. Sebagaimana pantasnya datangnya siang dan datangnya malam. Perubahan masa tadi. Merujuk kepada begitulah kiamat. Ia cuma satu proses kelip mata. Sebagaimana proses kematian kita. Hidup, kemudian mati. Tanpa kita merasakan lamanya kita hidup kat dunia. Tidak ada seorang pun yang mati merasakan dia duduk lama kat dunia walaupun dia dah catat rekod umur dia 200 tahun. Tak ada pun. Hatta Nabi Nuh ditanya dengan usianya 900, dengan usianya lebih pada 1000 tahun. Wahai Nuh, bagaimana kamu merasakan panjangnya umur hidup di dunia? Dia kata, bagaikan aku berada di antara dua pintu. Pintu kehidupanku dan pintu akhirat. Aku duduk tengah. Antara dua pintu hidup ini. Aku masuk pintu ni, aku keluar pintu sana. Antara dua pintu. Ini Nabi Nuh yang Allah kurniakan setengah menyatakan 1600 tahun. Sebetulnya kita yang umur mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jadi perubahan bintang-bintang di langit. Begitu cepatnya perubahan setiap kejadian yang Allah kehendaki. Hidup, mati, dunia, akhirat. Jangan orang melihat bahawa akhirat ini lambat. Dia tak lambat. Sebagaimana Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka yang tak percaya je menganggap bahawa kiamat ini lambat. Tetapi kami menegaskan bahawa ianya hampir dan dekat. Bagaimana hampir dan dekat? Sebagaimana hampir dan dekatnya umur kita sekarang. Yang kita selalu beri misalan dan perbandingan. Tuan-tuan yang umur 60 sekarang, rasa lama ke sekejap nak sampai umur 60? Sekejap. Sebagaimana sekarang kita berada pada waktu malam. Tadi kan kita berpagi-pagi siang hari. Rasa tak sekejap dari pagi sampai ke malam? Sekejap. Sekejap. Mana ada orang selama?
Saya rasa lama lah hari ni. Tak sekejap. Tak tahu dah maghrib. Sekejap lagi isyak. Sekejap lagi esok pula subuh. Sekejap lagi bulan Ramadan. Dia begitu cepat. Kerana itu kiamat ini benda yang cepat berlaku. Maka itulah bagaimana proses kejadian alam untuk dilihat sebagai iktibar dan pengajaran. Sebab turun surah ini, tujuan diturunkan surah ini ialah untuk menghiburkan Nabi SAW dan para sahabat daripada penganiayaan orang-orang kafir dan menjelaskan bahawa umat-umat yang terdahulu sebagaimana ahli Mekah hari ini, seperti Ashabul Ukhdud di Najran di Yaman, seperti Fir'aun, seperti Samud, mereka ini semua orang kafir mazhabnya sama, mendustakan Nabi dan Rasulnya, mendustakan hari kebangkitan semula, dan mereka pasti akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Wallahu min waraihim muhit. Allah menguasai kesemua mereka. Mereka menunggu masa untuk kebinasaan mereka. Sebab tu ayat ini kata para ulama tafsir berkitar tentang kisah Ashabul Ukhdud. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Ahmad dan Nasai. Ringkasnya, seorang raja kafir namanya Zunuwas al-Yahudi. Ini seorang raja kafir daripada agama Yahudi, agama ataupun daripada bangsa Yahudi, namanya Zunuwas. Atau nama itu gelaran dia. Nama sebenarnya ialah Zur'ah bin Tubban Al-Himyari. Iaitu seorang raja yang menguasai bumi Najran di Yaman. Di kawasan Yaman ada satu tempat nama Najran. Dikuasai oleh seorang raja Yahudi yang zalim, yang jahat. Yang bila mana dia mendapati ada seorang yang beriman kepada Allah, berlainan dengan ajarannya, lalu diikuti oleh ramai orang. Lalu dia mengerahkan tenteranya di kawasan Himyar, itu di kawasan Najran tadi. Lalu mereka ini pun dihimpunkan dan dikumpulkan. Dan diberi pilihan sama ada mengikut agama Yahudi yang dianuti oleh raja ataupun Islam. Kalau mereka tidak mahu mengikutinya, mereka akan dibunuh dengan cara dibakar. Lalu fasyakku lahum ukhdud, digalinya parit. Ukhdud maksudnya parit. Sama macam makna khandak. Dia buat parit, cuma beza khandak ni dia secara panjang macam tu. Ukhdud itu dibuat satu tempat, lubang, panggil lubang, dan dimasukkan orang beriman dalam tu dan dihidupkan api. Atau dihidupkan api terlebih dahulu kemudian dicampakkannya. Sepanjang parit tadi atau ukhdud tadi. Bila mana mereka tidak mahu memilih agama Yahudi. Kemudian mereka berkata pada orang beriman, Man raja'a minkum an dinihi tarakna wa man lam yarji' alqainahu fin nar fasabaru fa'alqawhum fin nar fahtaraku wal maliku wa ashabuhu yanzurun qila qutila minhum 20,000 qila 12,000 qala kalbi kana ashabul ukhdud 70,000. Diceritakan bahawa lalu raja ini berkata pada orang beriman, siapa yang keluar daripada Islam dan mengikuti aku, maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mahu mengikuti aku, maka aku akan bakar dalam api. Lalu semua mereka bersepakat untuk sabar. Lalu mereka dicampakkan dalam api tersebut. Lalu mereka terbakar. Dalam keadaan raja dan juga penyokong-penyokong raja bergembira melihatnya, tengoknya. Tanpa rasa kasihan belas. Dan jumlah yang dibakar ialah 20,000 orang. Yang beriman 20,000. Dan setengah ulama menyatakan jumlahnya ialah 12,000 orang. Jumlah yang dibakar. Dan tentera Ashabul Ukhdud berjumlah 70,000 orang. Raja ni dihimpun pada tenteranya seramai 70,000 orang. Lalu tangkap orang beriman yang ikut. Seorang lelaki yang beriman yang akan disebut dalam hadis nanti. Cerita yang lebih panjang. Ini secara hadis yang mujaz, yang ringkas. Yang mana tidak mau beriman maka dibakar. Petak, dicampakkan dan lubang yang ada api. Dan jumlah yang mereka bakar ni seramai 20,000 orang. Dan mereka tengok je. Tanpa rasa simpati, tanpa rasa kasihan. Dan tak ada seorang pun yang kata jangan. Mereka membiarkan orang beriman. Ya persis bagaimana kita sebut apa yang berlaku pada umat Islam di Palestin. Dan jumlahnya hampir 30,000 orang yang mati. Itu belum dalam runtuhan lebih pada 5,000 orang. Yang 75% ialah kanak-kanaknya.
dan wanita. Hanya segelintir kalangan orang lelaki dewasa. Dihancurkan sehancurnya. Dengan keadaan dunia tengok. Dah sampai 125 hari tengok. Kalau berlaku kepada negara lain, pasti mereka dah hentikan. Terus bagi senjata, tu bagi sekian. Maka cerita ini sudah pun berlangsung dalam kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana mereka membunuh orang Islam secara besar-besar. Bakar hidup-hidup. 20,000 orang. Bakar hidup-hidup. Tanpa seorang pun menentang. Tanpa ada seorang pun kesian. Tanpa ada seorang pun yang simpati. Dengan bala tenteranya seramai 70,000 orang, maka dimusnahkan orang beriman. Tanpa sebab lain kerana mereka beriman kepada Allah. Bukan mereka nak rebut jawatan, nak jadi Perdana Menteri ke, nak jadi raja ke, tidak. Mereka cuma nak beriman. Bebas dalam keimanan. Maka atas asas itu mereka dizalimi dan mereka ini dibunuh beramai-ramai. Baik, secara lebih detail, hadis ini disebut dalam hadis-hadis, disebut dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud maksudnya ringkasan pada pemilik kepada parit. Maksudnya orang kafir lah. Sebab Allah sebut qutila ashabul ukhdud, dilaknat pemilik-pemilik parit. Yang dilaknat orang-orang yang menggali parit itu. Yang menggali lubang-lubang tu untuk membakar orang beriman. Siapa pun yang disebab kepada kezaliman, langsung atau tidak langsung dilaknat oleh Allah. Dia macam kita sebut riba lah. Ada yang terlibat riba ni langsung, ada tak langsung. Tapi dilaknat oleh Allah. Tukang saksi pun dia laknat. Dia kata yang langsung bagi riba. Yang tukang tulis tu, kerani-kerani bank tulis perjanjian riba, itu pun dia laknat. Sama juga cerita arak. Arak ni bukan yang buat je, yang minum je. Yang pegang, yang pikul, yang bawa lori, dia laknat. Yang disebut dalam hadis, 10 golongan yang dilaknat orang-orang yang terlibat dengan arak. Dia bukan sekadar yang buat arak, minum arak, jual arak. Yang bawa arak pun. Yang tolong susun arak pun. Maka semua ini dilaknat. Yang tolong perah arak pun. Anggur jadi perah menjadi arak. Semua. Maka golongan Ashabul Ukhdud, semua yang terlibat dalam operasi menzalimi umat Islam. Sebagaimana kita kata ini, semua yang terlibat dalam membiarkan umat Islam dibunuh, maka dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang membiarkannya, walau mereka boleh membantunya. Dalam hadis yang sahih diceritakan, raja memiliki seorang ahli sihir. Lalu ahli sihir ini sudah pun tua, dan dia meminta kebenaran raja untuk mencari seorang lelaki pilihan bagi mewarisi ilmunya. Maka dipilih seorang pelajar yang baik, yang cerdik. Tetapi dalam perjalanan, pelajar ini bertemu dengan seorang ulama, seorang rahib yang sentiasa mengajar manusia. Lalu budak atau kanak-kanak ini cenderung kepada abid dan ulama tersebut. Sehingga satu hari dia melihat ada seekor binatang yang menghalang jalan manusia. Lalu dia mengambil sebiji batu lalu berkata, Allahumma in kana rahib ahabba ilaika minas sahir faqtulha bihadzal hajar faqatalaha. Lalu lelaki ini pun nak tahu siapa yang benar. Ahli sihir yang ajar sihir atau ulama yang ajar dikenal Allah ini benar. Ilmu mana yang paling bermanfaat dan ilmu mana paling disukai oleh Allah. Lalu dia ambil sebiji batu dan di hadapannya ada binatang yang halang lalu lintas. Ada setengah ahli sejarah menyatakan binatang itu ialah singa. Ada yang menyatakan ular yang besar yang menyebabkan orang tak boleh lalu. Lalu lelaki ini pun pegang batu tadi yang berkata, Ya Allah, kalau ajaran ulama itu, orang soleh itu lebih engkau sukai daripada ajaran ahli sihir, maka bunuh binatang ini dengan batu ini. Batu itu bukan besar. Batu itu sebagai sebab. Tetapi yang besarnya ialah kebenaran. Sebagaimana kalau tuan-tuan lihat, bila bertembung kebenaran kebatilan, bukan senjata yang digunakan, tetapi kekuatan kebenaran. Kekuatan kebenaran akan menghancurkan apapun persenjataan kebatilan. Batu tadi kalau baling biasa tak mati. Tapi budak ni kata, kalaulah ajaran ulama orang alim itu lebih engkau sukai daripada ajaran ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini dengan batu. Maka matilah. Maka tahulah dia bahawa rahib itu benar. Ini ulama itu benar. Maka setiap hari, ulam atau disebut ulam, mendampingi rahib. Sehingga sampai peringkat Allah memberikan kemuliaan dia menyembuhkan orang yang buta, orang yang sopak. Dan menyembuhkan pelbagai penyakit. Sehingga kemuncaknya dia menyembuhkan seorang menteri. Seorang menteri yang menjadi teman rapat kepada seorang raja. Dan bila mana raja melihat, dia sudah melihat. Lalu raja ini bertanya,
Man radda alaika basarak. Siapa yang mengembalikan pandanganmu? Raja ini berharap orang yang akan kata, tuanku lah, sebab tuanku ni Tuhan. Tuanku lah punya berkat dan daulat. Tiba-tiba menteri ni berkata, Rabbi, Tuhan aku. Faghadiba fa'adzabah. Lalu raja menjadi marah. Sebab ni rupanya ajaran lain. Sebab ajaran raja tadi ialah bertuhankan dia. Bukan bertuhankan Allah. Tiba-tiba menterinya kata yang sembuhkan mata aku ialah Rabbi, Tuhanku. Maka dia marah, dia menyeksa menterinya sehingga menterinya tunjuk siapa yang ajar dia. Kepada seorang lelaki tadi, Ghulam. Dia panggil budak tadi Ghulam. Yang belajar dengan ulama dan belajar dengan ahli sihir. Ditunjuk kepada Ghulam. Lalu raja memanggil Ghulam tersebut. Dan setengah menamakannya sebagai Waddah. Setengah ahli sejarah menamakan ia adalah Ghulam dan Waddah. Maka Ghulam ini, dalam hadis disebutkan tentang Ghulam. Ghulam maksudnya budak remaja. Dia ni remaja, bukanlah orang tua, bukanlah kanak-kanak, tapi remaja. Lalu didatangkan Ghulam dan raja menyuruhnya supaya dicampakkan daripada tempat yang tinggi. Bila sampai ke gunung yang tinggi, lalu budak ini membaca doa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, peliharalah aku dengan apa yang engkau kehendaki dan dengan cara yang engkau kehendaki. Tiba-tiba gunung ini pun bergoyang, gegar. Lalu menjatuhkan pengawal-pengawal yang mengiringinya, lalu kesemuanya mati. Akhirnya budak ini kembali pada raja. Dan raja ini menyuruh supaya dibawa dalam kurkur. Kurkur yakni perahu kecil. Sampan kecil. Masuk dalam sampan, nanti tenggelamkan dia di tengah sungai atau di tengah laut. Maka dibawa. Lalu budak ni pun doa-doa yang sama. Allahumma ikfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, peliharalah aku. Lindungilah aku dengan apa yang engkau kehendaki dan cara yang engkau kehendaki. Serah pada Allah macam mana. Akhirnya yang mengawalnya ini tenggelam. Dia yang karam. Budak ini terselamat. Dan budak ini kembali kepada raja lalu berkata, Lasta biqatili hatta tajma'an nasa fi sa'idin wa taslubuni ala jiz'in wa ta'khudhu sahman min kinanati wa taqul bismillah rabbil ghulam summa tarmini bihi. Kamu tidak akan boleh membunuh aku. Melainkan dengan satu syarat. Kata budak ni, kamu tak boleh bunuh aku. Melainkan kamu kena kumpul semua orang pada satu tempat. Kumpul semua rakyat jelata pada satu tempat. Kemudian kamu ikat aku di batang tiang. Ikat aku kat tiang. Kemudian kamu ambil panah daripada panah aku. Budak ni dia ada panah dia. Ambil panah aku. Kemudian kamu berkata, Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Kemudian barulah kamu panah aku. Akhirnya raja ni pun memanahnya. Kena pada sud'ihi, dahi dia. Kena kat sini. Fawadha'a yadahu alaihi wa mat. Lalu budak itu pun pegang panah yang kena atas dahi dia. Maka dia pun gugur syahid. Lalu manusia yang ramai berkata, Amanna bi Rabbil Ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak tu. Budak ni Allah tunjuk dia, karamah dia, iaitu mengetahui cara berdakwah paling berkesan. Viralkan kematian dia. Biar orang tengok kematian. Biar orang nilai sendiri bahawa raja tidak membunuh budak ini dengan kuasanya yang dia mengaku selama ini. Tetapi budak raja ini membunuh budak ini dengan panah budak ni. Dan dengan membaca nama Tuhan budak ini. Bukan dengan panah raja yang kebiasaan mana-mana orang ada kuasa dia akan guna undang-undang dia, senjata dia. Raja ke orang berkuasa dia akan guna senjata dia, tak akan guna senjata orang yang dihukum. Tapi budak ni Allah ilhamkan dia, menyuruh raja ini ambil senjata dia, panah dia dan membaca doa dengan nama Allah Tuhan budak ni. Bismillah Rabbil Ghulam. Lalu orang ramai mengetahui raja ni tak bunuh dengan kuasanya, melainkan membunuhnya dengan kehendak Tuhan budak ini. Lalu manusia berkata yang beriman dengan Tuhan budak ini, maka dikatakan pada raja, Nazala bika ma kunta tahza. Telah berlaku apa yang kamu takuti. Asal raja ni bunuh budak ni supaya ajaran Islam tak berkembang. Bila budak ni sendiri tunjuk cara jalan bagaimana dia dibunuh, raja ni menyangka bahawa akan padam dakwah. Rupanya dakwah tidak akan mati sebab matinya pendakwah. Kerana sifat dakwah yang subur. Dakwah dia tak mati sebab itu. Kan itu budak ni tahu bagaimana urusan dakwah dia tak mati dengan sebab orang yang membawa dakwah. Sebagaimana kita lihat sejarah, dakwah tidak mati dengan matinya Nabi yang diutuskan.
Hatta Nabi Muhammad SAW bila Allah wafatkan, Islam tidak mati. Allah wafatkan Abu Bakar, Islam tak mati. Allah wafatkan Khulafa ar-Rasyidun. Allah jatuhkan kerajaan Umayyah Abbasiyah. Jatuh. Islam tak mati. Islam tu naikkan ini dakwah. Ini Islam. Untuk menunjukkan ia datang daripada agama Allah. Datang daripada Allah. Lalu raja ini menyuruh supaya digali parit. Fi afwahi sikat wa uqidat fiha niran. Digali parit yang besar, dikelilingi dengan besi-besi. Biar tak boleh panjat. Dia buat sikat, maksudnya kalau kita sebut pagar tu, kita buat jeriji dia. Biar jangan sampai lompat keluar. Buat lubang, kemudian buat sikat ataupun buat dia punya pagar besinya supaya mereka tak boleh lompat keluar. Kemudian dibakar, dihidupkan api. Faman lam yarji' minhum tarahum fiha. Siapa yang tidak kembali mengikuti ajaran raja, maka dicampakkan di dalamnya. Sehingga datang seorang wanita. Bersamanya seorang kanak-kanak. Lalu wanita itu teragak-agak untuk terjun ke dalam parit berapi. Lalu kanak-kanak ini berkata, budak ni bercakap, ya Ummah, wahai ibuku, isbiri fa innaki al-haq. Sabarlah. Kamu berada dalam kebenaran. Wa ma hiya illa Rumaydah fasabarat waqtahmat. Sesungguhnya kesakitan mati itu cuma sekejap. Rumaydah, sekejap je. Mak jangan takut mati. Mati ni cuma sekejap je sakit je. Akhirnya wanita ni pun terjun. Bersama dengan anaknya. Maka gugur syahid mereka. Dan ini kemuliaan budak yang bercakap, berkata-kata. Antara 14 kanak-kanak yang boleh berkata-kata waktu kecil. Kecil lagi dah sabarkan mak dia. Dengan berkata, wahai ibuku, kamu dalam kebenaran. Dan kematian itu tidaklah melainkan sakit yang seketika. Mak jangan bimbang, mati itu sakit sangat. Kerana orang-orang yang mati syahid, kematian mereka bagaikan gigitan semut. Atau bagaikan tusukan jarum yang kecil. Tidak dirasakan sakit bagi orang yang mati pada jalan Allah. Maka ini kemuliaan mati pada jalan Allah. Ini hadis yang panjang tentang bagaimana kisah yang dinamakan Al-Buruj. Kisah ataupun kisah dalam kandungan surah Al-Buruj. Kisah yang dikenal sebagai Ashabul Ukhdud. Bagaimana budak lelaki ini telah menjadi sebab. Diriwayatkan bahawa ketika mana ada seorang petani di kota Yaman, negara Yaman, di kawasan Najran. Sedang dia berkebun, dia bertani, duk gali-gali lubang. Akhirnya dia berjumpa seorang budak. Jumpa satu jenazah budak. Yang panahnya berada di dahinya dan dia memegangnya dan darahnya masih keluar. Ia berlaku pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu disampaikan berita ini pada Umar Al-Khattab. Lalu Umar Al-Khattab berkata, itulah gulam dalam Ashabu Al-Ukhdud. Tanam balik dia. Tanam balik. Artinya muliakan dia. Tanam balik. Jangan usik. Itu tempat dia. Kerana orang-orang mati syahid tidak boleh dipindahkan jenazahnya. Melainkan kerana keperluan. Sebagaimana berlaku pada tahun 41 Hijriah. Iaitu para syuhada Uhud. Bila berlaku banjir sehingga mayat itu terapung. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan mengarahkan supaya jenazah para syuhada Uhud dipindahkan. Diletakkan pada satu kuburan. Yang asalnya jenazah para syuhada Uhud berada tempat yang macam tempat di medan perang dan tempatnya berbagai tempat di situ. Tapi bila berlaku hujan, lalu banjir, mayat itu timbul. Lalu Muawiyah mengarahkan supaya ditanam di tempat yang lebih tinggi. Dipindahkan kerana maslahat tadi. Dan diceritakan kami memikul jenazah para syuhada seperti memikul orang yang hidup. Ke belakang, macam hidup, panas lagi. Ini syuhada Uhud pada tahun 41 Hijriah. Dan ini juga berlaku kepada ulam ini. Yang dijumpai pada zaman Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab mengarahkan supaya dikemumikan kembali, maksudnya tanam jangan usik tempat tu. Kerana kita dah sebut orang-orang yang mati syahid, maka tidak dipindahkan kuburnya kerana tempat itu menjadi syiar kebenaran. Syiar. Syiar peristiwa dan sejarah. Kalau orang macam kita ni pindah-pindah kubur berdasarkan maslahat tertentu, okey. Tapi orang-orang yang dia mati kepada jalan Allah, maka kuburnya tidak digalakkan untuk dipindahkan kerana di situlah tempat sejarah dia. Kerana ia penanda pada tempat sejarah. Macam saya katakan perang Uhud, itulah tempat medan Uhud. Di Badar, itulah tempat Badar. Dia bukan sekadar kemuliaan pada orang yang mati syahid. Peristiwa yang mulia itu. Yang berlaku di tempat itu. Ini di antara kemuliaan yang diperoleh oleh Ghulam dan peristiwa Ashabul Ukhdud. Wallahu a'lam bishawab.